Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid sekalian, hari ini kita akan sambung sesi pembelajaran kita masih dalam bidang Al-Quran, pelajaran 3 berkaitan dengan hukum tajwid, iaitu hukum mad. Murid-murid boleh rujuk muka surat 13 hingga 17 dalam buku teks sebagai rujukan. Baiklah murid-murid, yang pertama kita tengok dulu kepada maksud hukum tajwid. Hukum tajwid yang kita belajar pada hari ini adalah hukum mad. Kita tengok yang pertama maksud hukum mad. Dari segi bahasa, penambahan atau pemanjangan. Itu adalah maksud dari segi bahasa. Yang kedua, kita tengok dari segi istilah. Dari segi istilah, memanjangkan suara pada huruf mad atau huruf lin. Memanjangkan suara pada huruf mad atau huruf lin. Maksudnya, bila kita berjumpa dengan huruf mad ini, bacaan kita perlulah dipanjangkan sedikit berbanding bacaan biasa. Okey, yang kedua bahagian hukum mad. Yang pertama, mad asli. Yang kedua, mad far'i. Di bawah mad far'i ini ada beberapa hukum mad, iaitu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad lin, mad arid li sukun. Mad badal, mad arid li sukun, mad lin, mad iwad, mad lazim kalimi, mad lazim harfi, mad faraq, mad sila. Tapi untuk hari ini murid-murid kita tak belajar semua mad. Kalau ikut semua hukum mad ada 15, kita tak belajar semua, kita hanya belajar 7 hukum mad sahaja. Ya murid-murid, sebelum itu kita pergi kepada prisma ilmu. Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan mad far'i. Mad far'i ialah memanjangkan suara pada huruf mad yang bertemu selepas huruf hamzah atau huruf lain yang bertanda sukun. Yang kedua, huruf mad ada 3, iaitu huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Manakala huruf lin ada 2, iaitu waw dan ya. Yang pertama ialah mad asli ataupun kita sebut mad tabi'i. Mad asli bermaksud memanjangkan suara pada huruf mad dalam keadaan berikut. Huruf mad asli ada 3, alif, waw dan ya. Yang pertama alif. Alif yang didahului dengan baris atas. Alif yang didahului dengan baris atas. Ini contoh dia. Qala. Qala. Yang kedua waw. Waw yang didahului dengan baris depan. Yaqulu. Yaqulu. Yang ketiga ya. Ya yang didahului dengan baris bawah. Sebutannya qila. Qila. Okey, kita tengok contoh ayat untuk mad asli. Wahum fiha. Wa ma yudillu yusala. Amarna biha. Cara bacaannya adalah panjang 2 harkat sahaja. Ini adalah untuk mad asli. Okey, baiklah murid-murid. Yang seterusnya kita pergi kepada mad wajib muttasil. Maksud mad wajib muttasil ialah huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Fahamkan ya? Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah.
Macam mana bentuk huruf mat ni? Yang macam bentuk kening berlekuk-lekuk ini adalah huruf mat. Jadi kita tengok kat sini contohnya ialah, sekarang kita tengok huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dan dalam satu kalimah. Ini adalah mat wajib mutasil. Jadi bacaan dia macam mana cara bacaan dia? Cara bacaannya adalah 4 atau 5 harkat. Panjangnya 4 atau 5 harkat. Kita pergi kepada contoh. Al-malaikah. Panjangkan di situ. Di mat wajib mutasil tu. As-sama'u su'in si'at. Boleh faham? Mudah saja untuk mat wajib mutasil. Baiklah, kalau faham, kita pergi yang seterusnya. Murid-murid sekalian, sekarang kita tengok mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil ni lebih kurang lawan kepada mat jaiz tadi. Dia lebih kurang sama, cuma dia ada beza sikit saja. Kita tengok kepada maksudnya. Maksud mat jaiz munfasil ialah huruf mat bertemu dengan huruf hamzah pada dua kalimah yang lain. Ingat huruf mat bertemu dengan hamzah pada dua kalimah. Ini satu kalimah, ini satu lagi kalimah. Maknanya yang ni yang pertama, kalimah pertama, dan yang ini adalah kalimah kedua. Bila dalam dua kalimah, dia jadi mat jaiz munfasil. Kalau dalam satu kalimah tadi adalah mat wajib muttasil. Kena faham ya beza kat situ. Jadi cara bacaan dia macam mana? 4 atau 5 harkat. Sama juga macam mat wajib tadi. Tengok nota sikit kat sini. Huruf ha dan ya dalam beberapa kalimah juga ialah mat jaiz munfasil. Dibaca 4 atau 5 harkat tanpa memutuskan bacaan pada kalimah yang pertama kerana huruf-huruf itu merupakan gabungan dua kalimah. Contoh haula, ya ayyuhan nas. Ini contohlah ya. Kita pergi kepada contoh mat jaiz. Ku anfusakum bima anzalallah. Qalu ataj'alu summa stawa ila. Ya, boleh ya. Ustazah harap murid-murid dapat faham mat jaiz munfasil. Baiklah, kita pergi kepada yang seterusnya. Baiklah murid-murid sekalian. Kita tengok pula mat badal. Tengok pada maksud mat badal. Maksudnya ialah huruf hamzah bertemu dengan huruf mat dalam satu kalimah. Huruf hamzah bertemu dengan huruf mat dalam satu kalimah. Kita tengok contoh kat sini. Hamzah bertemu dengan huruf mat. Kalau mat jaiz tadi, mat jaiz, mat wajib, huruf mat yang panjang. Kat sini kita tengok huruf matnya adalah alif, waw, ya. Ni huruf mat badal lah. Ya. Hamzah bertemu dengan ya. Imanan, kul'i. Hamzah bertemu dengan waw. Utu, wa uzu. Hamzah bertemu dengan alif. Amana, adama. Kenapa dinamakan mat badal? Kerana huruf mat tersebut ialah gantian kepada huruf hamzah. Hamzah kedua ditukar kepada huruf mat mengikut baris huruf hamzah pertama. Tengok contoh ya. Kalau ikutkan kat sini, dia ada dua
alif. Ditukarkan jadi 1 kat sini. Ini pun sama. Kat sini. Okey, ini adalah huruf mad badal. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada mad arid li sukun. Okey, maksud mad arid li sukun ialah huruf mad bertemu dengan huruf hijaiyah di akhir kalimah dan dibaca secara waqaf. Huruf mad, yakni alif ataupun waw ataupun ya, bertemu dengan huruf hijaiyah di akhir kalimah dan dibaca secara waqaf. Biasanya huruf mad arid li sukun ini dia berada di hujung ayat. Nampak ni tanda ni kan? Biasa tanda ni kita dah nak berhentikan bacaan. Okey, mad arid li sukun dia berada di hujung ataupun akhir kalimah. Okey, cara bacaan ni macam mana? Cara bacaannya 2, 4 dan 6 harkat. Kita tengok contoh. Al-mubin, mubin, hina manas, khalidun, syai'in alim. Okey, ini adalah mad arid li sukun. Maknanya kat sini boleh dibaca dengan 2 harkat bila kita nak berhentikan bacaan itu. Kalau tak nak 2, 4 pun boleh. Kalau tak nak 4, 6 pun boleh. Tak ada masalah. Ikut bergantung pada keselesaan kita untuk membaca. Okey. Seterusnya kita pergi kepada mad lin. Maksud mad lin ialah huruf lin. Huruf lin ada 2 iaitu waw dan ya. Bertanda sukun. Bertanda sukun ni bertanda mati. Didahului sebelumnya huruf berbaris atas dan dibaca secara waqaf. Okey. Jadi cara bacaan dia macam mana? Okey, boleh dibaca 2, 4 dan 6 harkat. Kita tengok contoh. Mana mad lin? Okey, ini. Ya. Atas dia ya ni huruf mad lin dan huruf sebelum dia adalah berbaris atas. Okey, yang ni berbaris atas. So kita baca dia 2, 4 dan 6. Quraish, al-bait, khawf, dairatus saw. Dinamakan mad lin jika bacaan secara waqaf. Apabila bacaan secara wasal, huruf tersebut kekal sebagai huruf lin sahaja. Maknanya ini kalau kita berhentikan bacaan. Quraish. Okey. Tapi kalau kita sambungkan bacaan, dia kekal huruf lin saja, iaitu huruf waw dan ya ni kekal sebagai huruf lin, tapi bacaan dia dibaca seperti biasa. Okey. Yang terakhir kita pergi kepada mad iwad. Mad iwad maksudnya adalah huruf mad yang berbaris 2 di atas, 2 di atas, dibaca dengan baris 1 di atas ketika waqaf dengan bacaan mad. Huruf mad yang berbaris 2 di atas, ada tanda 2, dibaca dengan baris 1 di atas. Daripada baris 2, kita tukarkan kepada 1 ketika waqaf. Waqaf ni maksud dia berhenti dengan bacaan mad. Dibaca baris 1 di atas sekadar 2 harkat. Tengok nota sikit. Mad iwad tidak berlaku pada huruf ta bertanda 2 walaupun ketika waqaf seperti izaman nakhirah. Okey, mad iwad tidak berlaku pada huruf ta marbutah yang berbaris 2. Okey, tengok contoh kat sini. Baca 2 harkat saja.
ajalin musamma. Okey, nampak ya? Sini 2, kita jadikan dia 1. Wan nazi'ati gharqa. Haba'am mumbassa. Insya'a. Okey, ini adalah mad iwad. Jadi selesailah ketujuh hukum mad. Jadi Ustazah harap awak semua boleh faham ketujuh hukum mad ini dan dapat mengaplikasikan ketika membaca Al-Quran. Okey, baiklah murid-murid sekalian, setakat ini sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustazah harap semua mendapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.